Ya, Auda, kita dalam segmen Belia Berwawasan di mana pada pagi ini kita berbicara mengenai dengan penggunaan Internet of Things di Brunei Darussalam. Jadi apakah yang akan dikongsikan? Kita hari ini bersama dengan dua orang tetamu undangan kita ya. Dan dari penonton kita akan bersama dengan dua orang yang akan kita wawancara, kita temu ramah dalam segmen virtual ya yang akan kami bawakan kepada anda sebentar lagi. Kedua-dua yang kita undang ialah yang pertama Muhammad Luqmanul Hadi Fazlan. Beliau adalah merupakan seorang penuntut ya yang menuntut dalam jurusan HND High National Diploma in Computing Studies Cosmopolitan College, dan yang kedua ialah Dayang Karunisa Zainuddin, seorang pensyarah IT daripada Cosmopolitan College. Dan apa kata kita terus saja sapa kedua-duanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabarnya hari ini, sihat? Alhamdulillah. Baik. Sihat. Alhamdulillah ya. Jadi ya kita berbicara mengenai dengan penggunaan Internet of Things di Brunei Darussalam. Jadi sebagai mukadimah bisa kali rasanya ya untuk kita ni ya mengetahui sebanyak ya mengenai dengan diri Muhammad Luqman dan juga kepada Puan Nur Khairunisa. Mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Ya, mungkin kepada Luqman terlebih dahulu, silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Al-Hadi bin Fazlan. Saya seorang penuntut dari Cosmopolitan College mengambil High National Diploma in Computing. And for my lecture. Ya, silakan. Silakan Puan. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khairunisa binti Zainuddin. Saya adalah seorang pensyarah di Cosmopolitan College dalam bidang Information Technology. Modul yang saya ajarkan adalah lebih menjurus kepada website development dan juga network management. Selain daripada mengajar, saya juga ditugaskan sebagai facilitator bagi Muslim Club di college, dan saya pernah ikut serta dalam projek yang berkaitan dengan IoT juga di Majlis Convocation College kami pada bulan Jun yang lalu lah. Ya, Alhamdulillah ya. Masya-Allah ya. Mungkin kita akan dapat terus saja bertanya soalan ya mengenai dengan apa yang akan kita bincangkan pada hari ini, Internet of Things, penggunaan Internet of Things di Brunei Darussalam. Soalan pertama, selepas kita ni berkenalan mungkin soalan pertama boleh diajukan kepada Luqman barangkali. Luqman mungkin boleh diterangkan. Macam kita ni sering mendengar ya Internet of Things ya, tapi ini semestinya mungkin ada yang ingin mengetahui apakah sebenarnya Internet of Things ini. Mungkin boleh diterangkan, diperjelaskan lagi kepada penonton sampai pagi untuk hari ini. Silakan. Boleh. Internet of Things merujukan kepada sebarang item yang disambungkan secara wirelessly without any human interference. Salah satu daripada alat-alat untuk Internet of Things yang commonly yang digunakan di Brunei adalah smartwatch yang boleh menggunakan sebagai alat kawalan jauh untuk mengawal telefon. Salah satu contoh adalah mengambil gambar menggunakan kawalan jauh smartwatch. How it works is that smartwatch ni boleh menghantar maklumat secara dalam talian ataupun wirelessly ke telefon, termasuk panggilan, text message dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan Internet of Things ya. Dan kita telah pun mengetahui sebanyak mengenai dengan Internet of Things. Jadi kita akan beralih kepada Puan Khairunisa. Jadi Puan Khairunisa mungkin boleh dikongsikan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan Internet of Things ini. Mungkin ada penjelasan yang lebih lanjut lagi. Okey, mengenai Internet of Things ini, jadinya Internet of Things ini ia sebenarnya barang-barang yang diperlukan untuk IoT ini yang penting internet. Lepas tu penggunaan pelbagai jenis sensor juga. Tadi memerlukan sensor dan juga microcontroller lah. Jadi barang-barang ini akan ada komunikasi between barang-barang ini lah. Lepas itu dari sana barutah ada penghantaran data secara wireless macam yang sudah diberitahu oleh Luqman tadi lah. Jadi tadi macam kalau selalunya ini untuk memantau lah, digunakan untuk memantau secara remote. Jadi tadi anda perlu berada di tempat itu secara fizikal. Tadi boleh saja macam for example menutup lampu rumah tadi walaupun tadi masa itu keluar rumah dengan menggunakan internet saja. Macam itu.
Ini terkadang tujuan ya. Macam kalau di rumah saya ada menggunakan aplikasi juga. Kalau datang ke rumah tu, dia bagi tahu saja ada sudah kod-kodnya. Bila sudah sampai ke rumah, I'm home, berbuka lampu berapa. So, itu mungkin boleh diklasifikasikan sebagai salah satu contoh Internet of Things ya barangkali ya. Betul. Betul ya. Alhamdulillah. Dan seterusnya kita ingin ya mengetahui ya apakah antara kebaikan ataupun advantages ya dalam mengaplikasikan ya Internet of Things ini. Mungkin berkongsi dengan lebih lanjut lagi antara kebaikan ataupun kesan positif ya. Silakan. Okey, kebaikan dalam mengaplikasikan IoT ini sebenarnya ada banyak kebaikannya. Jadi di sini saya hanya akan memberikan dua kebaikan penggunaan IoT ini. Yang pertama, dengan adanya IoT ini kita ni dapat memantau data secara remote dengan mudah dan secara remote. Jadi remote monitoring itu maksudnya kita ni boleh memantau secara jarak jauh. Contohnya saja salah satu aplikasi pada masa ni sering digunakan adalah smart home macam yang tadi kita ada mention kita ni boleh mengawasi penggunaan peralatan elektrik tani di rumah tu. Contohnya tani punya penghawa dingin walaupun tani indah di rumah. Jadi asalkan kita ni mempunyai akses kepada internet. Jadi ini sangat baguslah penggunaan IoT ini. Sekiranya dalam situasi tani itu lupa ya untuk menutup, tapi tani sudah berjalan. Okey, jadi dari luar pun tani boleh adalah kontrol tani punya peralatan yang di rumah tu. Jadi ini boleh sekaligus menjimatkan jua elektrik dan juga mengurangkan pembayaran elektrik. Yang kedua, data yang diperolehi melalui IoT ini adalah real time data. Okay, maksudnya serta-merta lah pengumpulan data tu. Jadi nada masalah delay dalam menerima data tu melalui website ataupun application. Jadi kelebihan yang tadi dapat dari real time data ni, masalah tu dapat dikesan dengan cepat lah. Ya. Jadi Dania, ini rasanya sesuai ya untuk mereka yang sering lupa. Macam saya sendiri, saya jenis yang boring. Ini terkadang tujuan ya. Ada satu hari itu berjalan ke Tutong sudah, tinggal di Bandar Sibergawan, sudah ke Tutong, tutup kena penghawa dingin di rumah. Itulah berion, berpusing semula ke Tutong. Saya biasanya kalau saya kalau berjalan baru melangkah keluar simpang. Sudah kan dia tutup terika macam tu. Ini sesuai lah yang untuk macam diri kita ni lah jenis pelupa enduri ni ya. Mungkin soalan seterusnya mungkin boleh diajukan kepada Luqman. Tadi ada berbincang mengenai dengan Internet of Things, ada memberikan contoh-contohnya. Tapi kalau kita lihat di negara kita ni sendiri, di negara Brunei Darussalam, di mana rasanya kita ni boleh mengaplikasikan Internet of Things ni? Internet of Things boleh digunakan untuk cara seperti outdoor dan indoor. Salah satu contoh outdoor itu adalah seperti lampu jalan di kawasan taman-taman awam dan rekreasi yang menggunakan sensor untuk menyalakan dan menutup lampu secara automatik. Teknologi Internet of Things ini juga boleh menghalang kita daripada membazir karan jika tidak digunakan. How the sensor works is that apabila pergerakan ataupun motion yang berlaku di persekitaran sensor tersebut. Oleh itu, ianya boleh automatically menyala lampu-lampu jika sensor tidak menerima segala pergerakan atau sebaliknya. When it comes to indoor, seperti dalam rumah, Internet of Things ini boleh juga digunakan pada alat-alat keselamatan seperti security camera. Kamera ini menggunakan sensor apabila ada pergerakan berlaku di kawasan rumah semasa tuan rumah tidak ada di rumah. Kamera ini juga boleh automatically menghantar maklumat kepada tuan rumah melalui telefon bimbit. Okey, mungkin soalan seterusnya, kalau macam kita ni lihat, tadi dengar apa yang dikongsikan tadi, banyak cara tadi boleh menggunakan Internet of Things. Tapi mungkin ada yang indah pakar menggunakan teknologi terkini ataupun kurang selesa menggunakan gadget-gadget ataupun teknologi terkini. Kalau tadi berbincang mengenai dengan halannya, terutamanya kalau tadi lihat dari segi belia, kaum para belia di negara kita ni, apa contoh Internet of Things yang paling mudah yang mereka boleh gunakan? Okey, contoh Internet of Things yang paling mudah yang boleh digunakan pada Hadi. Ya. Internet of Things yang boleh digunakan
untuk beria pada masa ni lah, memandangkan tani masa ni banyaknya ada working from home juga, jadi banyak tani meluangkan masa tu di rumah. Okey, masa ni yang saya tu je sedar, yang saya notice banyak yang sudah menceburi dalam bidang tanaman . Jadi tanaman ni tani boleh monitor menggunakan IoT. Contohnya tani boleh menggunakan sensor untuk mencek kesuburan tanaman tu, suhu tanah, tanaman tanah tu masam ke indah, macam itulah. Itu yang paling mudah lah masa ni. Ya, dan juga Hadi, ya, adakah tadi kita mendengarkan, mungkin ada ingin menambahkan, Hadi? Silakan. Dari itulah sama juga lah ia punya resource macam Miss Nisa yang kami kan provide tadi. Ya, okey, ya. Menggunakan Internet of Things dari segi pemantauan tanaman, kesuburan tanah dan sebagainya. Rasanya ni ini merupakan satu berita yang gembira, yang cukup menggembirakan, terutamanya pada masa ini kalau kita lihat sebenarnya bila tani sudah mulai teranah di rumah apa semua, ramai yang meminati menggumpul tanaman-tanaman hiasan di rumah dan sebagainya. Dan yang saya tahu juga rakan setugas kita Atul pun telah mula menanam, bercucuk tanam, menanam cili padi dan sebagainya. Mungkin Atul kalau menyaksikan sampai pagi hari ini mungkin boleh mencuba Internet of Things. Mudah-mudahan menjadi dah ada padinya sekalian, ya. Ya. Jadi itu mengenai dengan Internet of Things, ya. Jadi apakah antara kemahiran yang perlu ada sebelum mencuburi bidang IoT ini? Mungkin boleh berkongsi dengan lebih lanjut lagi. Hadi, silakan. Mungkin boleh kita dengar pada Hadi dulu. Hadi, silakan. Ya, mungkin boleh Puan Nur Khairunisa, silakan. Jalan. Silakan Puan. Salah satu yang boleh digunakan. Teruskan, silakan. Okey, di antara kemahiran yang perlu ada dalam diri individu yang ingin menceburi bidang IoT ini, yang pertama mestilah tahu perkara asas dalam IoT itu. Contohnya barang-barang IoT seperti sensor, microcontroller dan juga jenis-jenis network lah seperti Wi-Fi, Bluetooth dan juga RFID. Yang kedua, mempunyai pengetahuan dari segi coding ataupun programming juga sangat penting. Memandangkan IoT ini perlu diprogram terlebih dahulu sebelum dapat digunakan. Dan yang ketiga, minat dan juga kesabaran yang tinggi, sebab apabila kita membuat projek yang berkaitan dengan IoT ini, tani banyak melakukan trial dan error. Dia macam sekali cuba terus sukses lah, Pak. Jadi memang banyak sumber yang boleh dijadikan rujukan di internet atau di YouTube malah sampel codes pun ada disediakan. Tapi banyak ujian dan cabaran yang mungkin timbul seperti kekurangan sensor ataupun mungkin tani menggunakan kod yang salah. Sebab itu hendaklah rajin membuat kajian dan juga bertanya kepada yang pakar dan berpengalaman dalam IoT. Mungkin kita boleh berikan peluang kepada Hadi. Mungkin akan ditambah Hadi dari segi tadi ada berbincang mengenai dengan apakah kemahiran yang perlu ada sebelum menceburi bidang Internet of Things ini. Mungkin ada boleh ditambah, Hadi, silakan. Internet of Things ini akan bolehlah banyak benefit untuk kita ni kalau we implement in. Rasanya kalau apa tu? Rasanya ada masalah sedikit, ya. Tapi mengapa, mungkin silakan Hadi teruskan saja. Yang when it comes to IoT yang boleh dibuat di negara Brunei Darussalam, dari kefahaman saya yang saya boleh diperolehi, penggunaan lampu jalan ini adalah salah satu alat yang boleh diutamakan untuk masa depan negara Brunei Darussalam. Kerana lampu jalan ini boleh digunakan di kawasan tertentu seperti tempat orang berjoging, hiking dan juga taman-taman yang lainnya.
Teknologi ini boleh menjaga keselamatan orang ramai dan juga menjimatkan kekaran dan yang digunakan jika perlu. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi itu antara kemahiran yang perlu ada ya. Jadi ini kita mengenai dengan Internet of Things, iaitu internet berbagai benda ya. Jadi sebelum kita mengakhiri wawancara kita, jadi kita beri peluang kepada Puan Nur Khairunisa dan juga kepada Muhammad Lokman untuk berkongsi mengenai dengan harapan ataupun saranan. Silakan Puan Khairunisa. Okey, insyaAllah nasihat saya ingin berkongsi nasihatlah untuk yang mungkin berminat ingin mencuburi bidang Internet of Things ya. Jadinya jangan malu ataupun takut untuk mencuba sesuatu yang baru dan tani sebagai rakyat Brunei terutama sekali para belia hendaklah sama-sama menyahut cabaran untuk mencapai matlamat wawasan 2035 iaitu salah satu daripadanya adalah rakyat yang berpendidikan. Jadi dengan tani belajar IoT ni, kita ni jadi rakyat yang cerdik teknologi. Dan insya-Allah dapat sama-sama memajukan negara lah di masa akan datang insya-Allah. Insya-Allah ya. Dan seterusnya kepada Muhammad Lokman, silakan. Dari segi kefahaman saya, abdilah kepada kemudahan untuk rakyat kita ni juga. Ya, Alhamdulillah ya. Baik Auda, itu dia baru saja kita ikuti bersama dalam segmen Belia Berwawasan iaitu penggunaan Internet of Things di Brunei Darussalam ya. Baik, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada dua orang tetamu undangan kita iaitu Muhammad Lokman Nol Hadi dan juga kepada Puan Nur Khairunisa ya binti Zainuddin, dan insya-Allah ya kita mendoakan ya mudah-mudahan ya akan berjalan dengan lancar ya projeknya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.